Tak, kalau misalnya dia nak bertanding ahli parlimen untuk jadi Perdana Menteri, bukan sekarang. Pilihan raya akan datang, kau bertandinglah parlimen. Betul? Betul tak? Mungkin ada sebab. Kenapa dia beria nak sekarang? Sedangkan masa dia menjadi menteri besar, dia tidak mampu nak buat kerja jaga kawasan dia. Dia jadi menteri besar pun, memang betul lah kadar hutang memanglah puak-puak PAS mendabik dada mengatakan dia mengurangkan hutang negeri Terengganu. Memanglah, tapi sebab royalti minyak yang diberikan oleh pusat. Berapa bilion royalti minyak dia daripada semenjak dia menjadi menteri besar, kan? Bila pembangunan kurang dilakukan di negeri Terengganu, memanglah dia ada duit lebih untuk dia melunaskan pinjaman-pinjaman yang masih daripada 700 lebih juta sekarang ni dia dah lunaskan, dah ada lagi 200 lebih juta, kan? Kalau aku dapat 6-7 bilion macam dia dapat, aku pun boleh bayar benda tu. Dalam masa yang sama kita boleh teruskan dengan projek-projek pembangunan biasa, kan? So kena faham benda tu. Jangan ingat dia terror sangat. Kalau dia tidak dapat duit daripada pusat, daripada kerajaan negeri Terengganu, dia tahu macam mana nak mempelbagaikan sumber hasil kerajaan negeri, kan? Dan akibat daripada mempelbagaikan, dia diversify source of income negeri Terengganu, ianya menambah pertumbuhan ekonomi negeri Terengganu, KDNK Terengganu meningkat berlipat kali ganda, dan itu menyebabkan dia mampu untuk bayar hutang, lain cerita. Tetapi nampak gayanya source of income dia selain daripada royalti minyak ni, lebih kepada menjual tanah-tanah di negeri Terengganu. Dan itu pun tak menguntungkan, kerana yang untung bila dia jual tanah ialah kroni-kroni PAS. Pembeli. Puak-puak PAS, bini dia punya NGO, yang membeli tanah-tanah yang dia lelong dia jual pada harga yang luar biasa murah ni. Tanah yang dia bagi pada Khairunisa tu, nilai 29.3 juta ringgit, jual dengan harga 500 ribu ringgit. Bila-bila masa kalau dia jual ikut market value, dia boleh untung hampir 60 kali ganda. Di mana datang logiknya? Okey, Tok, saya tertarik bila Tok cakap yang Samsuri ni tertarik untuk bertanding di parlimen dan sebagainya. Mungkin ada cita-cita berjawatan menteri penuh. Tapi dulu PMS pernah menyatakan dengan terbuka dia akan menerima PAS di dalam kerajaan perpaduan. Pada pandangan Tok sebagai seorang ahli UMNO kan, apakah perlu atau tak? Kalau perlu, apa sebabnya? Kalau tak, apa sebabnya? Bagi saya sekarang ni, kerajaan hari ni sudah cukup kukuh. Bagi saya, kita tak perlu satu parti komponen baru untuk menyertai kerajaan. Tetapi PMX, dia ada pemikiran dia sendiri. Dia ada benda yang mungkin kita tak tahu, Jadi kita serahkan kepada budi bicara PMX. Kalau nak ikutkan ahli-ahli parlimen yang 4 orang ni bagi sokongan pun, kita pun rasa tak perlu, Tetapi sudah pasti ada asas-asas. Sudah pasti ada maklumat-maklumat yang biasa diterima oleh Perdana Menteri, yang kita rakyat biasa tak boleh terima. Kita rakyat biasa tak tahu, Kita rasa mungkin tidak ada sebarang usaha untuk menumbangkan kerajaan, Tetapi daripada maklumat risikan oleh pihak polis, MIO, oleh jentera-jentera agensi kerajaan yang lain, kemungkinan besar maklumat yang PM terima berbeza daripada maklumat yang kita ada. So mungkin PM melakukan penerimaan sokongan ini berdasarkan maklumat-maklumat tambahan yang diterima tu. Ini kita kena faham. Okey, tapi Tok, pada pandangan saya lah, kalaulah PAS ni menyertai kerajaan perpaduan, sedikit sebanyak ada nilai tambah untuk kita mengembalikan sokongan orang Melayu terhadap kerajaan perpaduan tu. Betul, itu kita memang tidak nafikan ada nilai tambah. Tetapi kalau kita nak berkawan ini, biarlah kita cari kawan yang setia. Kesetiaan tu penting. Kita tengok kawan kita PAS ni,
dia pernah berkawan dengan DAP. Sekerat jalan dia tak boleh pergi dengan DAP, apa dia tak cakap pasal DAP. Dia pernah berkawan dengan PKR. Dulu dia beria mempertahankan Dato' Sri Anwar. Last kali, hari ni apa dia cakap pasal Dato' Sri Anwar. Dia pernah berkawan dengan UMNO, kan? Macam-macam kita bantu dia. Last kali dia kata dia yang bantu kita. Dia bantu Itik patah kaki, kan? Sekarang Itik dah sihat, Itik tinggalkan dia. Padahal dia yang curang. Dah kahwin dengan kita, tiba-tiba pergi dengan jantan lain, kan? Ini masalah dia. Dan sekarang kita tengok dia dah mula bermasalah dengan bersatu. Besok lusa dia tinggalkan bersatu, dia pergi kat kita. So bagi saya lah, bukan kuantiti itu penting, tetapi kualiti itu lebih patut diberikan keutamaan. Kesetiaan itu yang mahal, kan? Nak cari kawan ramai time kita senang, kan? Tetapi nak cari kawan yang bersama kita ketika susah dan senang, dan tidak tikam belakang kita, dan tidak meninggalkan kita pergi kat jantan lain. Itu sangat penting, kan? Kalau kita nak cari isteri pun, kita nak cari isteri yang boleh bersama kita masa susah dan masa senang. Bukan masa senang bersama kita, kan? Bila dia jumpa jantan lain yang kaya sikit, dia tinggalkan kita. That is very very bad lah. Saya tak boleh nak imagine lagi. Okey, kita ada sahabat kita Zul Ikram. Assalamualaikum. Betul lah Zul Ikram ke Z Ikram ni? MZ Ikram. Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Boleh. Datuk boleh dengar saya ke? Okey, boleh dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ada 2 soalan, Datuk. Okey. Soalan pertama, kalau PAS sertai kerajaan perpaduan, Ya. dah tentu PMX kena buat rombakan kabinet lah yang Ya. pertama. Betul. So daripada segi penjawatan Timbalan Perdana Menteri, manakala PAS mempunyai kelebihan kerusi, adakah benda tu akan berubah? Dan kat mana kedudukan UMNO lepas tu? Dan soalan nombor 2 tu, kalau PAS sertai kerajaan perpaduan dan contohlah, sebagai contoh kerusi Timbalan Perdana Menteri UMNO ditarik, adakah UMNO akan re-strategize kita punya keputusan kerjasama dengan kerajaan sediala? Sekian, Datuk. Terima kasih. Satu perkara yang bagus ialah Datuk Sri Anwar ni bukan Muhyiddin Yassin ataupun Mahathir. Kalau Datuk Sri Anwar ni Muhyiddin Yassin ataupun Mahathir, dia dah dapat orang yang ada 40 kursi, dia tinggalkan orang yang ada 30 kursi. Tapi Alhamdulillah lah, saya begitu yakin Datuk Sri Anwar punya hubungan dengan UMNO ni, hubungan dia ikhlas. Apa jadi pun, dia insyaAllah dia tidak akan tinggalkan UMNO untuk mendakap PAS. Dia bukan macam PAS bila dia perlukan DAP, dia boleh peluk DAP. Dia perlukan Anwar, dia peluk Anwar. Dia perlukan UMNO, dia peluk Zahid, kan? Bila dia dah dapat habuan daripada Muhyiddin, dia boleh tinggalkan kita suka-suka hati. Itu beza dia antara Anwar dengan Haji Hadi ni. Jadi saya tak nampak benda tu berlaku lah. Kalau pun kita menerima PAS di dalam kerajaan perpaduan, kita boleh je wujudkan jawatan Timbalan Perdana Menteri yang ketiga ni, tak ada masalah. Ataupun boleh je gantikan UMNO dengan PAS. UMNO tak ada jawatan Timbalan Perdana Menteri, PAS jadi Timbalan Perdana Menteri. Tak ada masalah, itu pun boleh berlaku. Tetapi saya begitu yakin ianya tidak akan berlaku. Adalah sebab-sebab kenapa saya cakap begitu. Sebabnya tuan-tuan, kita pun tahu betapa durjananya kawan-kawan kita ni, kan? Dia pergi jumpa Datuk Zahid, dia offer Datuk Zahid jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan kena faham
manusia-manusia durjana ni, dia pergi jumpa Datuk Zahid, nak suruh kita berpecah dengan Anwar ni. Dia offer jawatan Perdana Menteri kat Datuk Zahid. Tapi nasib baik Datuk Zahid ni kuat, kan? Dia tolak mentah-mentah. Lepas tu, puak-puak ni pergi jumpa pula dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia sanggup bagi sokongan kepada Datuk Seri Anwar. Solid. Kan? Dengan syarat, dia tak nak Datuk Zahid di dalam kabinet. Jahat tak jahat dia orang ni, tuan-tuan. Tapi nasib baik Datuk Seri Anwar pun tolak. Kan? Datuk Seri Anwar pun tak hadap, tuan-tuan. Dia orang punya sokongan ni. Kalau ada 2, 3, 4 orang yang nak menyokong secara sukarela, tanpa mengharapkan apa-apa balasan, tanpa meletakkan sebarang syarat, why not? Kan? Orang nak apa? Nak bersama dengan kita. Dan bila orang dah bersama dengan kita, yalah, takkan peruntukan untuk bantu orang kawasan dia tu kita tak bagi. Itu pun ada di kalangan kawan-kawan kita merasakan tak sepatutnya kita bagi peruntukan pada mereka. Last sekali, peruntukan ini digunakan untuk mengukuhkan kedudukan mereka, yang rugi kita. Yang rugi calon-calon yang akan menentang mereka dalam pilihan raya akan datang. Ada kawasan tu PH yang akan menentang Perikatan Nasional. Tapi kalau kita bagi duit kat Perikatan Nasional untuk mereka urus, rugi juga, tuan-tuan. Kan? Kalau kawasan tu kawasan BN, lepas tu kita bagi peruntukan kepada puak-puak ni, kan? Rugi juga pada kita. So fikirlah dengan sehabis baik. Saya yakinlah tidak akan berlaku lah benda tu. Okey?